benar ke dakwaan mengatakan ada 5 orang ahli Barisan Nasional yang bakal melompat? Soalannya, siapakah mereka? Apa implikasi mereka kalau mereka melompat, dan apa akan jadi pada negara kalau sekiranya mereka melompat? Okey, itu antara persoalan yang ditimbulkan oleh banyak pihak, terutama yang risau macam mana keadaan negara kita sekarang ni. Adakah negara kita akan tumbang? Adakah apa yang akan berlaku? Apa akan berlaku kepada mereka? Itu persoalan yang saya akan bahaskan malam ini. Yang kedua, berkenaan dengan ada desakan supaya UMNO membawa kepada kepimpinan baru, dan saya sebenarnya tak nak dwell terlalu dalam sangat dalam permasalahan apa cerita UMNO, tapi bagi saya biarlah UMNO menyelesaikan perkara ini dalam cara dan kapasiti mereka tersendiri, tetapi kita boleh bagi ulasan yang yalah macam itulah kan, ulasan-ulasan kita berdasarkan kepada pemerhatian kita. Kemudian, bersatu tak puas hati Exco di Kedah. Kenapa mereka tak puas hati? Kenapa bersatu tidak diberikan? Kenapa saya kata tempoh hari bahawa PAS dan bersatu ni akan bertelagah? Dan saya kata selepas bulan 8, perpecahan akan berlaku di kalangan mereka. Now, PN guna logo sendiri dalam kemerdekaan ini. Apa implikasi dia? Apa benda yang nak dibawa? Dan saya kata tadi, MB Kelantan bakal disaman. Dia kata 2 adun pembangkang koyak. Kita cerita tentang perkara tersebut. Tapi sebelum itu, bawakan kisah berhibur di pusat hiburan. 13 pegawai anggota polis ditahan tugas. Selama 13 anggota dan seorang pegawai kanan polis telah ditahan tugas selama mereka diberkas dalam serbuan Jabatan Integriti dan Pemantauan Standard Bukit Aman di sebuah pusat hiburan di Seremban, Negeri Sembilan. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin Piche berkata tindakan telah diambil terhadap mereka ialah ditahan kerja. Kita juga sedang siapkan kertas siasatan untuk diserahkan kepada Peguam Negara, katanya. Ayub Khan hadir ke tanah perkuburan bagi memberi muatan terakhir kepada Allahyarham Datuk Seri Johari Harun yang maut dalam nahas pesawat Beechcraft 390 di Almina, Shah Alam, Khamis lalu. Ayub Khan berkata seorang timbalan pendakwa raya dan pendaftar mahkamah turut ditahan dalam serbuan awal pagi itu. 13 anggota dan seorang pegawai polis serta 2 penjawat awam yang ditahan positif dadah, manakala seorang lagi anggota negatif dadah dikenakan tindakan tata tertib, katanya. Mengulas lanjut, beliau berkata semua anggota buat masa ini dilepaskan dengan jaminan polis sementara kertas siasatan dilengkapkan. Kita tidak akan bertolak ansur terhadap mana-mana individu ditangkap dalam operasi hiburan dan kita akan ambil tindakan tegas. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ni ikut saya lama, tuan-tuan ingat tak saya pernah berkata masa kita mula-mula memegang kerajaan, I think ujung tahun lepas, saya kata alangkah eloknya, ini kalau Perdana Menteri dengarlah, alangkah eloknya kalaulah Ketua Polis Negara itu adalah Ayub Khan. Ingat siapa yang dengar saya punya live, saya kata alangkah eloknya kalau Ketua Negara kita, Polis Negara kita itu adalah Ayub Khan. Beliau sekarang adalah timbalan, ranking. Ketuanya adalah insyaAllah pencen mungkin tahun hadapan. Dan tahun hadapan Datuk Ayub Khan akan naik jadi Ketua Polis Negara. Bayangkan kalau kita ada orang sebegini menjadi Ketua Polis Negara kita. Bagaimana nanti integriti kita ni, tu saya kata, kita dalam reformasi yang kita nak buat, kita bercakap tentang reform atau kita nak memperbaiki sistem yang ada. Tak cukup kita sekadar kita kata kita memperbaiki ekonomi, of course, tetapi ekonomi itu tak akan dapat diperbaiki dengan baik kalau daripada segi integriti petugas-petugas awam itu. Sebab itu ada panggil daulah terpendam, ada orang panggil kata the deep state. Ada di kalangan pegawai kerajaan sendiri yang dikatakan cuba nak sabotaj kerajaan ini. Kita bukan kata semua, tapi ada di kalangan mereka yang sebelum ini dilantik sewaktu Perikatan Nasional cuba untuk sabotaj kerajaan Madani ini. Dalam pelbagai bidang, dalam pelbagai dalam pelbagai jabatan, dalam pelbagai kementerian, benda ini berlaku dan kita sudah kenal pasti. Cuma tindakan yang akan diambil kita tak boleh terlalu drastik, nanti orang kata kita kejam. Tetapi kalau daulah terpendam ini atau deep state ini tidak ditangani dengan segera, maka akan berlaku kejatuhan dan akan berlaku satu penipuan kepada rakyat tentang apa yang kerajaan ini cuba usahakan dan apa yang kerajaan ini usahakan tidak akan sampai ke bawah. Kenapa reformasi itu berlaku? Berlakunya reformasi kerana kepincangan di dalam sistem itu sendiri. Datuk Seri Anwar Ibrahim ditangkap dan dituduh liwat kerana beliau tidak dapat disabitkan dengan sebarang kesalahan rasuah. Tahun 90-an, 80-an, 90-an, menteri yang mana berada di dalam UMNO pada ketika itu tidak dapat lari, mesti dikaitkan dengan kalau tak projek kroni, kalau tak kronis nepotisme, kalau tak rasuah.
Memang akan ada kaitan. Dan begitulah Mahathir mengawal orang-orang dia pada waktu itu. Tetapi ada satu makhluk, satu manusia yang tak boleh nak dikenakan dengan sabitan rasuah, tak boleh dikaitkan dengan rasuah, Anwar Ibrahim. Disebabkan tak boleh disabit dengan rasuah, maka diletakkanlah charges liwat ke atas dia. Kenapa nak letak charges liwat ni? Kenapa tak letak charges macam berzina ke, macam tangkap halwat ke apa ke? Tangkap halwat bukan satu kesalahan undang-undang. Tetapi liwat satu kesalahan undang-undang. 20 tahun penjara. Akta 37, Seksyen 377. Kanun keseksaan. Dia nak kena penjarakan Anwar Ibrahim. Pastikan Anwar Ibrahim itu dipenjarakan. Saya pernah dengar cerita, wallahualam cerita ni betul atau tidak. Anwar Ibrahim pernah ditawar puluhan juta. Dengan syarat keluar daripada Malaysia, duduk luar negara, bawa keluarga, dia tidak akan dijanji, tidak akan diganggu sepanjang hidup dia. Sewaktu dia di dalam penjara. Tetapi apa yang Anwar Ibrahim kata? Tak nak, tak apa. Perjuangan dia untuk rakyat. Kita tak faham benda ni. Walaupun bukan dia tak faham. Walaupun pada peringkat awal adalah walaupun, okey kita nak faham. Tahun 98, walaupun ni dipecah kepada dua grup. Satu grup yang pro Anwar Ibrahim. Fadil Noh umpamanya, mereka yang pro Anwar Ibrahim. Nik Aziz antara yang pro Anwar Ibrahim. Tetapi ada yang anti Anwar Ibrahim pada waktu itu. Antaranya adalah Hadi Awang. Kita jangan tak tahu bahawa rancangan untuk nak take over PAS pada waktu itu adalah untuk memastikan kelangsungan geng-geng Mahathir. Yang keluar daripada, sampai ada satu grup di dalam PAS pada waktu itu, digelar sebagai J-Bond, Anwar Rinas, digelar sebagai apa orang kata Munafik Haraki dan sebagainya. Dan mereka lah yang sekarang ini membentuk Amanah. Antaranya siapa? Salahuddin Ayub. Arwah Salahuddin Ayub. Antaranya siapa? Mujahid Yusuf Rawa. Antaranya siapa? Khalid Samad. Antaranya siapa? Mat Sabu. Mereka inilah yang dihalau keluar daripada PAS kerana mereka membawa agenda reform yang sebenar. Dan kita ketahui, kita tengok bagaimana keadaan PAS sekarang, sanggup mengguna apa saja untuk fitnah. Dan untuk nak memenangi, untuk nak menang, mereka sanggup fitnah, mereka sanggup khianat, mereka sanggup melanggar asas Islam itu sendiri demi kerana nak berkuasa. Kenapa tuan-tuan? Ini bukan saya cakap. Recent bacaan saya baru-baru ini mendapati bahawa Syiah telah mula menyusup masuk. Bukanlah mula, dah lama dah sebenarnya. Tetapi Syiah dah menjadi satu apa orang kata, dah menjadi satu perkara yang predominant di dalam PAS sekarang ini. Mereka nak menjadikan negara ini seperti Iran, seperti Iran, di mana kuasanya ditentukan oleh ulama. Sebab itu ada satu ceramah saya dengar, dia kata apa? Ulama warisatul anbiya, ulama itu waris Nabi, maka dia lebih tinggi daripada sultan. Kalau tuan-tuan faham lebih tinggi daripada sultan, artinya kata apa? Arti kata mereka nak berkuasa, mereka yang nak mentadbir negara ini, dan mereka yang nak memastikan bahawa mereka lebih tinggi even daripada pemerintah kita. Siapa yang berpandangan demikian tuan-tuan? Siapa yang membawa pandangan imamah tuan-tuan? Kalau bukan Syiah. Saya tak kata bahawa Hadi itu Syiah, saya tak kata demikian. Saya tak kata Taqiyuddin itu Syiah, saya tak kata demikian. Saya mengatakan bahawa pemikiran, ideologi, pemahaman, kefahaman bahawa apa orang kata negara Islam dalam bentuk bagaimana? Syiah adalah negara Islam yang mereka bawa. Tuan-tuan, wilayatul fiqh dalam bahasa kita, dalam translasi apa dia? Kepimpinan ulama. Wilayatul fiqh ni, wilayatul fiqh ni adalah siapa? Daripada gagasan mana? Kalau bukan daripada Syiah. Dan Syiah lah yang mula memperkenalkan bahawa sesiapa yang tidak mengikuti ulama atau pemimpin itu, hukum dia kafir, tuan-tuan. Yang mengkafirkan orang, yang menjadikan orang kafir adalah pegangan dan pandangan Syiah. Dan Syiah jugalah antara yang berpandangan. Dia ada satu konsep taqiyah. Boleh berbohong, boleh memfitnah, boleh menipu, asalkan boleh menang objektif, iaitu negara Islam itu. Tuan-tuan, pemikiran sebegini sebenarnya sangat bahaya. Sebab bukan itu kaedah Islam yang diajar oleh ahli sunnah wal jamaah. Kita semua adalah ahli sunnah wal jamaah. Sesiapa yang membawa ajaran bahawa dialah saja memperjuangkan Islam, inilah saja model Islam, tidak ada model lain, berkemungkinan besar dia membawa model ajaran Syiah, tuan-tuan. Ini kita akan duel further. Lepas ni kita akan tengok
Bagaimana Menteri Besar Kelantan kata dia ada orang ni keluar daripada perjuangan Islam. Kita akan tengok. Nak membawa ada yang kata, alah kau menipu lah Is, kau sengaja nak main naratif. Tak, kita akan tengok apa yang Menteri Besar Kelantan perkara ini. Baik, sebelum itu, Ayub Khan berkata ini pesanan penyaja, jangan sebar video mangsa nahas pesawat. Polis memberi amaran kepada orang awam agar tidak menyebarkan video mangsa nahas pesawat yang terhempas di lebuh Regatri berdekatan Bandar Elmina. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan berkata, mana-mana pihak yang masih berdegil bakal berdepan tindakan mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Saya nak seru kepada masyarakat, jangan tularkan benda ini. Hormatilah privasi keluarga mangsa. So kalau ada tuan-tuan video-video tersebut yang mungkin tersebar atau tuan-tuan sebarkan melalui social media dan sebagainya, saya sarankan padam terlebih dahulu. Bukan terlebih dahulu, tak padam teruslah, tak payahlah kan. Benda tu apa orang kata dah di apa orang kata iyalah. Padamlah. Bukan tugas kita nak kena menyebarkan benda-benda macam ni. Itu tugas pihak berkuasa kan. Ini pesanan penaja. Okey. Baik. Kita bawa satu cerita lain lah pula kan. Berkenaan dengan Exco bersatu tak puas hati. Agihan kerusi Exco Kedah. Okey. Sanusi. Bersatu tak puas hati agihan jawatan Exco Kedah. Laporan. Kerajaan Kedah dijangka mengangkat sumpah dalam barisan Exco-nya Isnin ini. Tetapi Bersatu dilaporkan tidak berpuas hati dengan isu pembagian jawatan. Memetik sumber, Berita Harian melaporkan Bersatu hanya akan mendapat 3 jawatan Exco, iaitu kurang berbanding jumlah jawatan yang dipegang sebelum ini. Kami sangat kecewa dan kesal apabila dimaklumkan hanya diperuntukkan 3 jawatan Exco. Sedangkan pada penggal lalu kami megang 5 jawatan. Speaker dan juga Speaker Dewan Undangan Negeri. Kami tidak mahu apa yang berlaku di Kelantan dan Terengganu apabila hanya masing-masing 1 jawatan Exco diberikan kepada Wakil Bersatu. Sedangkan kami sama-sama bekerja untuk PN di peringkat negeri, katanya. Percubaan Malaysia kini untuk mendapatkan pengesahan daripada Bersatu Kedah tidak berjaya dengan sumber membayangkan dia tidak dibenarkan bercakap. Menteri Besar Kedah belum menjawab permintaan untuk komen. Berita Harian melaporkan 3 aduan bersatu yang akan dilantik ialah Halimat Saadah Saad, Bukit Ayu Hitam, Zawahir Abdul Ghani, Suka Menanti dan Muhammad Saleh Saiding, Kubang Rotan. Pada hari Pilihan Raya Negeri minggu lepas, PN meraih majoriti 33 daripada 36 kerusi di Kedah. Dari jumlah kerusi berkenaan, Bersatu memenangi 11 berbanding bertambah lagi 5 yang disandang daripada parti itu sebelum Pilihan Raya. 1 kerusi turut dimenangi oleh Gerakan yang menurut Sanusi mungkin mendapat 1 jawatan Exco. PAS pula memenangi 21 kerusi yang disifatkan oleh Pesuruhjaya PAS sebagai satu kejayaan yang bersejarah. Baik. Sekarang ini, sebelum ini Bersatu menang sebelum ini Bersatu menang Bersatu hanya menang 6. Bersatu hanya menang 6 sebelum ini. Bersatu 6 sebelum ini tetapi dapat 5 jawatan Exco. Berbanding sekarang ini mereka menang 11 tetapi hanya diberikan 3 jawatan Exco. Nah, ada yang bertanya juga. Selangor tak angkat sumpah lagi Menteri Besar dia, macam mana? Tuan-tuan, ni saya nak cerita lah. Sultan Selangor tengah gering. Beliau berada di London menjalankan rawatan. Jadi baru balik hari Jumaat semalam, maka mengangkat sumpah itu akan berlaku pada hari Isnin. So jangan tak tahu jangan geng-geng PN ni sembang lebih sangat. Bukan tak mengangkat sumpah, tapi masalahnya Sultan Selangor tidak ada di dalam Malaysia pada waktu selepas Pilihan Raya Negeri tempoh hari kerana beliau gering. Kerana beliau sakit, sebelum ini menjalani rawatan di London. Dan Sultan dan Yang di-Pertuan Agong pun melawat baginda. I think semalam kot ke hari ni, semalam maksudnya. Dalam hal ini. So kalau tak tahu tak payah komen. Kan? Tak payah komen. Tetapi sekarang ini apa yang kita nak bagi tahu daripada jumlah Exco yang dinyatakan ini, kalau benar Senet ini hanya 3 yang mengangkat sumpah, benda ini adalah satu tamparan hebat kepada Bersatu. Kalau tuan-tuan perasan, yang dok sibuk kata kena turun Anwar Ibrahim, kena turun kena turun Zahid kena turun, Anwar Ibrahim kena turun, letak jawatan adalah Presiden Bersatu. Walaupun dia Presiden Perikatan Nasional, tapi dalam masa sama dia Presiden Bersatu. Dia dok sibuk dengan orang lain, tetapi parti dia sendiri tidak terjaga. 1 Exco di Kelantan, 1 Exco saja di Terengganu. Di Kedah hanya diberi 3 Exco, sedangkan mereka memberi kursi yang lebih besar berbanding dengan PRU yang lepas. So sekarang ini hubungan PAS dengan Bersatu ni bagaimana? Tapi saya nak cerita lah tuan-tuan. Ini pengalaman kami bersama dengan PAS. PAS ni memang begini. PAS memang begini. Ini perangai dia. Jangan korang tak tahu.
Jangan anggap, oh dia pas, dia akan berlaku adil dia orang yang baik kerana membawa Islam. Tak tuan-tuan. Islam itu hanya pada slogannya. Islam itu hanya pada slogan. Slogan dia saja yang Islam. Lebih daripada itu tak ada Islamnya. Tak ada pun Islamnya. Tak nampak. Tak tertonjol. Tak termetri Islam dia. Daripada segi akhlak jauh sekali. Daripada segi keadilan jauh sekali. Daripada apa? Everything. Tak ada benda yang sebenarnya kalau diikutkan yang Islamik. Tak ada pas tu. Even negeri yang diperintahkan dia sendiri pun perkara asas seperti air, kemudahan infrastruktur, daripada segi kebersihan pun dia tak berjaya nak sediakan. Tak payah nak sembang lah kalau kita nak kata tentang tentang Islamnya kat situ. No. That is why saya kata Islam ni adalah satu benda yang dijual, yang sengaja dijual untuk nak menghadapi pilihan raya. Sebut tentang tu juga tuan-tuan. Baru-baru ni adalah geng-geng kita yang agak nakal bila saya sebut hari tu. Kalau boleh janganlah bagi ni saya sebut, saya kata jangan jadi pembaris. Tapi ramai juga ini pembaris kan, tak apalah. Saya kata ada golongan yang nak sampai nak boykot walaon ni. So akhirnya ada simbol satu movement sekarang ni. Apa movement dia adalah? Movementnya adalah BWF, bukan BMF BWF. Apa itu BWF? Boycott walaon first. So kedai-kedai makan yang berkaitan dengan walaon ni mula terjejas. Dan adalah, kalau tuan-tuan kenal Didi Chronicles ni. Okey, mula-mula Didi Chronicles kata, dia ada tulis dalam satu ni. Assalamualaikum, saya dengan rendah diri ingin mengumumkan kini saya adalah pemilik baru Mukarrami Coffee Section 13 Shah Alam USJ buka kuasa serta-merta bermula malam tadi. Oh, diceritalah. Okey, Didi Chronicles. Tapi sekarang ni Didi Chronicles, kenyataan ringkas Mukarrami Coffee Shah Alam, kami dengan rendah diri menyatakan status hak milik syarikat kami yang beroperasi menggunakan Mukarrami Coffee. Kekeliruan muncul akibat kerjasama yang dijalankan oleh Mukarrami Coffee dengan beberapa pempengaruh sosial tempatan di bulan Julai yang lepas untuk mempromosikan outlet yang baru dibuka. Kerjasama dan kandungan dicipta bagi tujuan promosi tersebut hanyalah hiburan ringan. Mukarrami Coffee tidak punya sebarang pertalian atau afiliasi dengan mana-mana parti politik, pertubuhan atau orang persendirian. Okey tuan-tuan, ni nak cerita. Kenapa tiba-tiba timbul isu macam ni? Timbul isu ini kerana ni ialah Didi Chronicle. Didi Chronicle ni siapa? Okey, senang cerita macam ni. Dia walaon lah. Dia walaon. Dia pernah buat video bantai saya pasal saya gelakkan Tuan Ibrahim Tuan Man. Tapi itu cerita lain. Masa tahun 2020 dahulu. Kemudian apa yang berlaku? Dia dilantik oleh Mukarrami Coffee, saya rasa lah, untuk nak mempromosikanlah kopi tersebut. Okeylah, tak apalah, dia sebagai influencer ni dilantik, tak ada masalah, lantik lah. Tapi kemudian bila dia buat video yang banyak menganjing kerajaan, banyak berunsur politik yang terlalu melampau dan sebagainya, maka Mukarrami Coffee ni diboykot. Mukarrami Coffee ni dekat kawasan Subang Jaya. Kawasan ni kawasan DAP punya. Ya, bukan DAP, majority Chinese kita kata. Dia duk kutuk bangsa lain, dia duk kutuk Cina, dia duk kutuk, bukan dia lah, maksudnya kempen PN ni duk kutuk bangsa lain, duk kutuk bangsa lain, akhirnya kena boykot. Yang kena sekali Mukarrami Coffee ni. Kemudian sampai Mukarrami Coffee ni terpaksa kata, oh tidak, bukan kami punya, bukan dia punya, kami punya. Dia hanyalah orang yang menginfluencerkan, orang menyatakan perkara tersebut. Tuan-tuan, fitnah yang walaon bawa ni adalah satu perkara yang sebenarnya sangat besar. Dan inilah mainan dia orang untuk dia menang pilihan raya. Tuan-tuan pernah tahu tak? Saya nak tanyalah, kalau lepas ni siapa nak naik live saya kan daripada walaon, apa yang dibawa oleh kerajaan PN? Apa yang dibawa, gagasan ini dibawa oleh kerajaan PAS? Tak ada. Tapi korang akan hanya ingat fitnah dia, tuan-tuan. Saya bagi contoh malam tadi bila saya interview Dr. Hafizah. Ada seorang di dalam Facebook ni yang komen ni, tak tahu dia ada tak malam ni nama dia Tengku Yusof Tengku Abdullah. Dia kata apa? Tengku Yusof Tengku Abdullah ni kata apa? Pernah kami ternampak kelibat Dr. Hafizah duduk bersama Siti Kasim dan Nick Elin. Tengku Yusof Tengku Abdullah. Ni dalam live saya malam tadi kan. Saya kata. Kemudian, rupanya tuan-tuan, itu adalah fitnah. Ni berdasarkan gambar ini. Kalau tuan-tuan tengok gambar ini, dia kata inilah dia Dr. Hafizah.
Sebelah kanan Siti Kazim tu Nick Allen. Nick Allen antara orang mencabar yang nama jenayah syariah yang mahu dibatalkan. Wakil Kota Lama Dr. Hafizah daripada PAN. Dia kata ni Dr. Hafizah. Punyalah jauh muka orang perempuan ni dengan muka Dr. Hafizah. Kemudian Dr. Hafizah kata, mesej fitnah mengaitkan Dr. Hafizah dan Nick Allen. Dia kata, I ingin menegaskan gambar yang tular bukannya Dr. Hafizah. Tuan-tuan, saya kenal Dr. Hafizah tu siapa. Ini bukan gambar Dr. Hafizah. Jauh gila kot muka dia. Ni muka Dr. Hafizah dengan muka orang ni jauh gila. Tetapi, nak salahkan dia ni pun tak boleh juga. Kenapa tuan-tuan? Kita tengok siapa yang menggambar dengan dia orang ni. Ni, siapa ni? Ni siapa? Ini siapa yang menggambar dengan Nick Allen ni? Ni. Tuan-tuan, saya nak tanya ni siapa ni? Jangan buat tak tahu. Ini siapa ini? Ni siapa ni? Ni siapa? Ini siapa? Anwar Musa. Yang mencabar ni, panel 9 hakim dengar petisyen peguam cabar yang nama Syariah Kelantan. Siapakah yang bergambar? Jangan buat tak tahu. Jangan buat tak tahu. Jangan buat tak tahu. Nick Allen dengan Taqiyuddin dan Anwar Musa. Kita tunjuk. Allen dengan Taqiyuddin dan Anwar Musa. Apa perasaan PAS bila pimpinan mereka bergambar dengan Nick Allen? Saya nak tanya apa motif Saitro-PAS fitnah Nick Allen dengan Dr. Hafizah? Sedangkan itu bukannya gambar dia pun. Adakah untuk main persepsi jahat dan negatif? Kerana Nick Allen telah cabar Mahkamah Syariah. Persepsi ini bukan benda betul. Ia akan menjejaskan imej Dr. Hafizah. Takdir Allah SWT, Allah balas terus. Rupanya ada gambar pimpinan PAS pusat dengan Nick Allen. PAS nak jawab macam mana sekarang? Ambil kau? Ambil kau. Ambil kau. So macam mana? Yang ni macam mana? Ada komen? Yang ni macam mana? Ada komen tak ni? Ke tak ada? Ya, sebab apa? Bagi PAS tuan-tuan, mudah je. Macam saya kata tadi. Balik kepada isu Syiah. Balik kepada taktik Syiah. Yang penting apa? Maki dulu. Yang penting fitnah dulu. Kerana apa? Fitnah di dalam bagi dia orang lah. Saya tak kata Syiah. Tetapi bagi dia orang tak berdosa. Maki bagi dia orang tak berdosa. Kerana perjuangan Islam. Itu bukan perjuangan Islam tuan-tuan. Itu bukan kaedah perjuangan Islam. Dalam Islam, dalam perang pun ada syarat-syarat dia. Tak boleh bunuh kanak-kanak, tak boleh bunuh wanita, tak boleh rosakkan pokok. Ada syarat-syarat dia. Yang ini tak ada syarat. Syarat dia adalah maki dulu. Maki dulu, minta maaf kemudian. Kan? Maki dulu, minta maaf kemudian. Dan benda yang sama juga digunakan pada hari ini. PN nak guna logo berbeza pada hari kebangsaan. Kan? PN nak guna logo berbeza pula pada hari kebangsaan tuan-tuan. Guna logo tema hari kebangsaan berbeza mampu jejaskan pada perpaduan Aaron. Sebarang cadangan menggunakan logo dan tema hari kebangsaan berbeza merupakan salah satu defisit sosial yang dikenal pasti mampu menjejaskan perpaduan, kata Menteri Perpaduan Datuk Aaron Ago Dagang. Dalam satu kenyataan hari ini, Aaron berkata cadangan seumpama itu turut membantukan usaha kerajaan dalam memastikan kesejahteraan masyarakat terjamin. Beliau merujuk kepada pernyataan Ketua Pemuda Perikatan Nasional Ahmad Syaril Fadil Syari yang telah pun berkata 4 negeri di bawah pentadbiran mungkin menggunakan logo dan tema hari yang berbeza. Ada yang kata, zaman dulu Pakatan Harapan pun guna tema yang sama lah. Dia kata benda yang sama, nak guna logo yang berbeza dan sebagainya. Pertama, saya nak cerita Pakatan Harapan tak wujud tahun 2012. Okay. Yang kedua, pada masa itu PAS lah yang mencadangkan. Jangan korang tak tahu. Pada masa itu PAS lah yang mencadangkan. Jangan korang tak tahu. Tapi kemudian Anwar Ibrahim menarik balik cadangan tersebut dan kekal kepada menggunakan logo yang ada pada waktu itu. Tetapi akhirnya apa yang berlaku tuan-tuan? Ini kenyataan daripada ketua. Dia kata apa? Fadil Syari tadi. Oh tak adalah, kami sekadar lontar idea tema hari kebangsaan. Ahmad Fazil dia kata. Pemuda Perikatan Nasional menegaskan tetap akan meneruskan penggunaan logo dan tema hari kebangsaan yang dicadangkan oleh mereka sebelum ini. Ketua Pemuda berkata bagaimanapun tidak ada majlis sambutan yang bersaingan bagi menyambutnya. Selain dia hanyalah kempen melalui media sosial agar rakyat lebih menghayati dan bersifat patriotik serta tidak berunsur politik kepartian. Baik, saya nak tunjuk tuan-tuan gambar yang dibawa ni. Kalau tuan-tuan kira di biru ni bukan biru bendera Malaysia tau. Itu yang pertama. Kedua, bintang di dalam biru ini, bintang ni dalam bulan bintang. Bintang ini ada 16 bucu. Kita orang dah semak itu ada 16 bucu. Bintang itu bintang apa? Aku nak tanya bintang itu bintang apa yang dibawa oleh PN ni? Dari situ nak cerita patriotik. Bintang tu pun korang salah. Nak cerita patriotik apa benda? Bintang tu sendiri dah salah dah nak digunakan.
Nak cerita patriotik apanya? Saya nak bagi tahu. Sebenarnya tak ada patriotik, tuan-tuan. Mereka sengaja nak memecah belahkan negara kita, nak menghancurkan negara kita, nak menakut-nakutkan investor masuk ke dalam negara kita. Itu tugas utama mereka. Yang penting, kalahkan dulu, jatuhkan dulu kerajaan yang ada. Itu yang penting. Dan itu yang utama bagi mereka. Yang lain tu tak penting. Bagi mereka yang lain tak penting. Tak penting. So itu, tuan-tuan, penting untuk kita nak melihat satu perkara. Sebenarnya perpaduan ini datang daripada bagaimana kita nak memahami bahawa negara kita sudah ditadbir oleh pemerintah yang baik. Kita nak cerita tentang pemerintahan Islam. Negara sekarang ini sudah ditadbir oleh pemerintahan Islam. Tuan-tuan nak kata Agung dan Sultan tu bukan Islam? Tuan-tuan nak kata Perdana Menteri kita bukan Islam? Tuan-tuan nak kata timbalan Perdana Menteri kita bukan Islam? Tapi ada orang kata, tapi ada DAP di dalam itu. Soalan saya, di dalam korang pun ada gerakan. Malah di Kedah menang seorang gerakan, sekarang jadi ESCO. Itu nasib baik dia menang satu. Dapat satu. Menang 11 dapat 3 je. Gerakan menang satu dapat satu EXCO. Yang tu korang nak cakap apa? Tuan-tuan, realiti negara kita ni pelbagai kaum. Kalaupun PAS nak memerintah di dalam negara ni, dia takkan boleh, saya jamin dia takkan boleh buat kabinet 100% orang Melayu. Mustahil. Sabah Sarawak, korang nak campak ke mana? Nak campak Sabah Sarawak ke mana? Kan? Sebab itu, sentimen Melayu ni hanya mainan saja. Hanya mainan saja. Sebab itu kita dengar saranan kuli baru-baru ni kan. Tapi balik, benda ni berjayalah dimainkan. Sentimen DAP China ni berjaya dimainkan. Tetapi siapa yang kuat memainkan sentimen ni dahulu, tuan-tuan? Yang kuat memain sentimen dahulu adalah Mahathir. Mahathir yang kuat memainkan sentimen ini. Sampai ke orang-orang percaya. Tapi Mahathir juga yang kuat main sentimen agama. Kalau hudud nanti potong tangan, tak ada tangan, kudunglah tangan kita. Zaman Nabi tak ada jilet. Tapi kat mana Mahathir sekarang ni, tuan-tuan? Tapi sebab itulah kuli memberi saranan, pemilihan baru UMNO tukar kepimpinan parti. Seluruh kepimpinan UMNO harus bertanggungjawab terhadap prestasi buruk dalam pilihan negeri baru ini, kata ahli parlimen Gua Musang. Dalam temu bual dengan The Star, veteran UMNO itu berkata, Presiden parti itu bukan sesuatu individu yang harus dipersalahkan. Kamu tak boleh salahkan seorang. Saya tidak bela Zahid atau sesiapa. Kita hanya bercakap tentang menang dan kalah. Dan kepimpinan secara keseluruhan secara bertanggungjawab atas kekalahan ini. Kuli berkata sekiranya UMNO tidak berhati-hati, yang mungkin akan menyebabkan kehancuran kepada parti itu. Jadi saya meletakkan semua kesalahan kepada kepimpinan parti. Jika kamu mahu seorang disingkirkan, seluruh kepimpinan parti perlu disingkirkan. Tuan-tuan, akhirnya saya kata, dia bergantung kembali kepada jentera kita sendiri. Kembali kepada pasukan kita sendiri. Kembali kepada kekuatan kita sendiri. Saya bagi contoh hari itu dekat Terengganu sendiri. Sebenarnya kita boleh menang kalau kita kerjasama. Jangan sombong. Jangan ada sikap mengatakan aku lebih baik daripada engkau. Jangan ada sikap mengatakan aku lebih hebat daripada engkau. Kita kena ingat, kita kena kerjasama. 2 pilihan raya akan berlaku 26 hari bulan ni. Sabtu ini akan ada akan ada penamaan calon bagi Pulai dan juga bagi satu Dun arwah Salahuddin hari tu, hari Sabtu ini. Di Bentong, di Pelangai nama sudun tu. Belum ditentukan lagi, tetapi Sabtu ini penamaan calon. InsyaAllah saya mungkin akan turun di penamaan calon tersebut, insyaAllah, untuk memberi sokongan dan juga berjumpa dengan cabang bagi membincangkan gerak kerja yang ada untuk membantu calon kita di Pulai, insyaAllah. Tapi dalam masa yang sama, kita kena kerjasama sekarang ini nak memastikan kemenangan calon Pulai. Dah, kita kena tolak tepi dah. Apa yang berlaku. Sekarang ini kita kena buktikan di Johor ini, walaun tak boleh nak berkuasa. Kita kena buktikan demikian. Sebab kita kena buktikan bahawa bahagian selatan, kubu kuatnya masih lagi kubu kuat kerajaan perpaduan. Itu yang kita kena, message yang kita kena bawa, insyaAllah. Baik. Last kali saya nak buat cerita berkenaan dengan Menteri Besar Kelantan. Menteri Besar Kelantan ni, tuan-tuan, dia tanya soalan bodoh ini. Dia kata apa? Alamak. Menteri Besar Kelantan kata apa? Dia kata, kenapa mudah koyak? Menteri Besar Kelantan Nasruddin Daud tampil menjelaskan ucapannya selepas dua adun
pembangkang di negeri itu memohon permohonan maaf daripadanya atau berdepan tindakan mahkamah. Saya sebut perjuangan Islam. Saya tak sebut lawan Islam. Boleh semak ucapan itu jelas dan nyata. Islam dan perjuangan Islam itu lain. Dua benda yang berbeza. Jadi jangan pusing mengatakan saya menyebut mereka menentang Islam. Tidak. Lain dua benda yang berbeza. Perjuangan Islam yang saya sebut boleh dengar elok-elok sebab saya bercakap bahasa Melayu Kelantan yang boleh mudah difahami. Katanya. Okey, terdahulu kalau kita tengok apa orang kata dua adun Kelantan mahu saman Menteri Besar, dua adun pembangkang di Kelantan menuntut permohonan maaf daripada Menteri Besar Muhammad Nasruddin Daud susulan kenyataannya yang mendakwa mereka menentang perjuangan Islam. Adun Kota Lama Dr. Hafizah dan adun Galas Muhammad Syahbuddin Hashim memberi tempoh 7 hari kepada Nasruddin dan tindakan mahkamah akan diambil sekiranya dia gagal berbuat demikian. Kegagalan Menteri Besar melaksanakan permohonan maaf secara terbuka mengundang kepada tindakan undang-undang iaitu saman sivil. Kita tidak boleh berkompromi dan membiarkan ucapan serta budaya pemecahan umat berterusan dalam negeri ini. Sebagai Menteri Besar, sewajarnya pendekatan perpaduan dan penyatuan menjadi pilihan berbanding tuduhan melulu serta menyemai benih-benih keliru, katanya. Okay, now ini saya dah baca tadi. Baik, kita bahaskan sikit. Dia kata, kita tengok kenyataan Menteri Besar tadi, dia kata, kenapa koyak? Saya sebut perjuangan Islam. Saya tak kata lawan Islam. Okey. Now, kita bandingkan perkataan itu. Dia kata bahawa dua orang adun ini menentang perjuangan Islam. Okey. Saya try cari video dia kalau jumpa. Okay, saya jumpa video dia. Kita dengar sama-sama. Kan orang kata saya fitnah pula kan? Okay. Jangan tuan ucap terima kasih banyak-banyak pada rakyat Kelantan ni memberi sokongan kepada perjuangan Islam. Alhamdulillah, orang muda bersemangat. Orang tua tu, orang muda, sokong perjuangan Islam. Orang muda pun sokong. Alhamdulillah, sehingga tinggal 2 kursi. 2. Tak apalah, kena ada juga. Takut orang nak tengok lagu mana. Nah ni. Hak lawan perjuangan Islam lagu mana. Jadi kuih-kuih rakyat boleh tunjuk. Hak 2 tu. Hak takut orang nak tengok lagu mana. Nah ni. Hak lawan perjuangan Islam lagu mana. Jadi kuih-kuih rakyat boleh tunjuk. Hak 2 tu. Tonton dengar So dia kata kat sini yang lawan perjuangan Islam. Saya sebut perjuangan Islam. Saya tak sebut lawan Islam. Inilah umpama kan. Umpama macam ni lah. Saya sebut bodoh. Saya tak kata bangang. Faham tak maksud dia? Tak, lawan perjuangan Islam tak ada beza ke dengan lawan Islam? Perjuangan Islam ada beza ke dengan lawan Islam? Sebab itulah kepada Menteri Besar Kelantan, lain kali belajar habis dulu. Jangan tak tahu Menteri Besar Kelantan belajar tak habis. Tak tahulah kalau lepas ni dia ada ambil degree kan. Ada kan ambil degree lepas tu? Tak ada. Dia tak habis belajar. Di second year dia balik. Betul tak nak petikai? Kita petikai lah. Tuan-tuan, kita nak cerita macam ni. Dia bercerita tentang nak tengok orang yang menentang perjuangan Islam. Perjuangan Islam.
Dia tak kata perjuangan PAS. Kalau dia kata perjuangan PAS, betul lah dia kata bahawa orang kata bukan menentang Islam. Kita faham. Perjuangan PAS, betul lah dia kata saya sebut perjuangan PAS. Bukan saya kata perjuangan Islam atau menentang Islam. Itu betul lah. Tapi bila disebut perjuangan Islam, seolah-olah dia kata menentang Islam. Jadi adakah Nasruddin Daud ni, Menteri Besar Kelantan sekarang ini, nak mengatakan bahawa perjuangan PAS bukan perjuangan Islam? Atau perjuangan Islam disebut oleh Nasruddin Ahmad itu bukanlah Islam? Adakah itu maknanya? Adakah itu maksud dia? Adakah itu perkara yang dibawa dalam isu ini? Ataupun dia hanya nak berdalih sebab dia sudah terlepas cakap. Dia kena minta maaf ni tuan-tuan. Dia ada 7 hari untuk minta maaf. Kalau saya fitnah dia, saya tak ada masalah. Kalau benda tu faktanya benar, benda dinyatakan sebaliknya, saya akan minta maaf. Tapi sekarang ini, sanggupkah Nasruddin Daud dipanggil sebagai Singapah ni, nak sanggup untuk tundukkan ego dia dan memohon maaf kepada dua Adun Galah dan Kota Lama kerana dikatakan mereka menentang perjuangan Islam. Kalau tidak, maka beliau akan disaman dan dibawa ke mahkamah. Implikasi dia apa, tuan-tuan? Implikasi dia adalah kalau dia dibawa ke mahkamah, dia kena membuktikan satu perkara saja. Bahawa benar bahawa dua Adun ini Galas dan juga Adun Kota Lama ini menentang perjuangan Islam. So pertama dia kena define apa itu perjuangan Islam. Dia kena define perjuangan Islam itu apa. Dan kedua, dia kena tunjukkan secara zahir, secara bukti bahawa mereka memang ada melakukan aktiviti yang menentang perjuangan Islam tersebut. Yang inilah yang dia akan kalah di dalam mahkamah nanti. Di dalam defamation, di dalam saman fitnah, kaedah untuk menang saman fitnah itu adalah dengan membuktikan bahawa apa fakta yang diucapkan di itu adalah benar. Itu kaedah dia. So kalau sekiranya Nasruddin Daud ini tidak berjaya nak menunjukkan bahawa benarlah dua Adun ini menentang perjuangan Islam, maka dia kena bayar saman. Dia kan kalah saman, dia kena bayar saman. Bukan setakat itu, tuan-tuan, ni kita kena ingat Sanusi pernah kalah saman. Orang PAS ramai kalah saman. Membawa cerita saya awal tadi berkenaan dengan Syiah. Saya tak kata Nasruddin Daud tu orang Syiah, tak, jangan salah anggap. Saya kata bagaimana pemikiran perjuangan Syiah itu sudah masuk ke dalam PAS. Ini bukan perjuangan Islam, tuan-tuan. Ini adalah perjuangan Syiah. Ini adalah satu bagaimana menusupnya cara fikir dan ideologi Syiah ke dalam PAS sehingga mereka menganggap dan menyalutkan dia kepada inilah Islam. Saya bagi contoh, kawan saya baru-baru ini, Fakrul, dia berdebat dengan seorang wakil PAS daripada Pahang kot, saya dengar dari mana wakil tu. Dia kata apa? Dan ini merupakan pandangan majoriti pimpinan-pimpinan dan juga pengikut-pengikut di dalam PAS. Dia kata apa? Dia kata bahawa perlembagaan kita adalah perlembagaan kafir, dia kata. Perlembagaan kita adalah perlembagaan kafir. Kalau tuan-tuan cuba fikir implikasi apa yang dia ucapkan itu. Kalau dia mengatakan perlembagaan kita adalah perlembagaan kafir, seolah-olah dia telah menolak ke semua sistem kita, termasuk sistem beraja dan sistem agung kita. Dan ada satu ucapan lain oleh Ustaz PAS ni juga mengatakan bahawa ulama warisatul anbiya, ulama adalah pewaris Nabi. Sebab itulah ulama lebih tinggi daripada sultan, ulama lebih tinggi daripada agung, katanya. Jadi pemikiran-pemikiran begini saya risau. Dia mula tanam di dalam masyarakat kita. Akhirnya masyarakat kita akan berfikir kita dah tak perlukan lagi sultan. Kita tak perlukan lagi agung. Tersebar baru-baru ini gambar fitnah berkenaan dengan anak salah seorang bakal pewaris tahta negeri. Saya tak nak sebut negeri mana. Dengan keadaan-keadaan yang tidak senonoh. Disebarkan. Dan dia kata, inikah dia pembawa agama Islam di dalam negara kita? Saya kata, they are moving slowly towards that, tuan-tuan. Diorang sekarang ini bergerak perlahan-lahan ke arah itu. Pertama, dikafirkan kita. Dikafirkan orang yang menentang dia. Dikafirkan perlembagaan kita. Kerana apa? Nanti rakyat akan kata, perlembagaan ini kafir. Kita kena tukar kepada perlembagaan Islam yang sebenar. Tidak ada perlembagaan Islam. Yang ada perlembagaan yang dia sendiri akan buat.
Yang nak buat perlembagaan tu nanti dia lah. Mana ada dalam Al-Quran, inilah dia dustur, inilah dia perlembagaan. Tak ada. Yang dimaksudkan oleh Al-Quran, dimaksudkan oleh hadis, selagi mana perlembagaan, selagi mana undang-undang, selagi mana tata cara pemerintahan dan pentadbiran itu tidak bercanggah dengan Islam, maka itu diterima oleh Islam. Sebab itu kaedahnya setiap satu perkara adalah harus, melainkan ada nas yang menegah dia. Itu kaedah fiqh. Satu perkara itu boleh, melainkan ada nas mengatakan tak boleh. Kalau kita ada contohnya dalam pentadbiran kita hanya ada perbankan riba je. Maka kita kena wujudkan perbankan Islam. Anwar Ibrahim dah buat. Kalau kita dalam negara kita tidak ada satu universiti Islam, maka kita wujudkan satu universiti berteraskan Islam. Maka wujudlah antaranya UIA, Anwar Ibrahim yang buat. Kalau kita ni ada masalah tentang insurans kita ada masalah, semua konvensional, semua haram, semua riba, maka wujudkanlah insurans takaful yang berlandaskan Islam. Siapa yang buat? Anwar Ibrahim yang buat. Pada tahun zaman dia memerintah. So semua ini kita tengok rupanya bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim ni melihat, ya, negara ini tidak sempurna dari segi amalannya. Ada amalan-amalan kita yang dilihat bercanggah dengan Islam. Maka amalan itu yang kita akan ambil dan perbaiki. Tetapi kita tak tarik dan cabut ke semua negara kita ni. Kita ambil semua perlembagaan kita, seolah-olah perlembagaan kita semua kena buang out of the window. Hanya kerana perlembagaan itu ditulis oleh orang bukan Islam. Hanya ini ditulis oleh orang British, kafir dia kata. Tuan-tuan, walaupun perlembagaan itu didraftkan oleh Lord Reed, tetapi yang mempersetujui perlembagaan itu antaranya adalah sultan-sultan dan raja kita. Pembesar-pembesar daripada Sabah dan Sarawak. Mereka yang meneliti, mereka bukan bodoh, tuan-tuan. Dia ada penasihat dia juga pada zaman tahun 1957 itu. Ni kita nak bercakap tentang kemerdekaan ini. Dia ada peranan mereka. Apa ingat buta-buta ke? Ingat sultan pada masa itu buta huruf, tak boleh baca ke? Tolong Datang pada masa itu penasihat sultan datang. Dan mereka yang meneliti. Dan mana yang baik mereka ambil, mereka yang tak setuju mereka tolak. Dan perbincangan serta perbahasan itu dilakukan di kalangan pemerintah-pemerintah pada waktu itu. 1957, 1963. Ini signifikasinya. Kenapa kita nak membawa semangat kemerdekaan ini? Kita kena faham balik. Bahawa apa yang PAS nak bawa, dia kata kita nak tolak total. Perlembagaan ini perlembagaan kafir, dia kata. Pemerintahan ini pemerintahan kafir, dia kata. Maka kena tolak semua. Sebab kita nak kena bawa Islam secara kafah, dia kata. Itulah kesilap fahaman. Yang mereka faham, mungkin dia orang faham salah ke, atau memang sengaja memang faham salah ke. Dan itu yang didoktrinkan sekarang ini kepada pengundi-pengundi mereka. Jangan kata benda ini palsu. Ini real conversation saya dengan, bukannya wala-on ni. Ini real conversation saya dengan pimpinan-pimpinan daripada dalam PAS. Level-level ustaz ni, tuan-tuan. Bercakap soal mengkafirkan. Bercakap soal perlembagaan ini kafir. Bercakap tentang mengkafirkan orang-orang yang tidak mengundi mereka. Ini real. Benda ini adalah real. Dan saya pernah bawa orang naik dalam live saya. Dia sendiri kata, perlembagaan kita perlembagaan kafir. Menentang Islam. Kalau kita ni dikatakan menentang Islam, maka adakah kita ni dianggap sebagai kafir? Tuan-tuan, akhirnya, di sini pemikiran Syiah itu berjaya. Saya kata, saya tak tahu mereka Syiah atau tidak, tetapi mereka mula membawa pemikiran Syiah itu sendiri di dalam negara kita bagi nak menukar sistem kita ni kepada sistem pemerintahan kaedah Iran, kaedah Syiah, kaedah imamah, di mana pemerintah itu mestilah seorang ulama. Dia bukan ulama, ulama tu terma kita, tapi imam. Imam, tuan-tuan. Itu mereka nak bawa. Sedangkan Islam yang sebenar melihat pentadbiran adalah kaedah tabir urus. Kaedah kita mengatur. Dan yang penting, akidah kita terjaga. Ibadah kita terjaga. Amalan kita terjaga. Kehidupan harian kita terjaga. Dan itu tugas pemerintah. Tak kisah pemerintah itu seorang ulama ke, dia ada background,
agama ke, dia tak ada background agama ke, kemahiran yang perlu bagi dia adalah kemahiran mentadbir, kemahiran mengurus. Kalaupun ulama berjela-jela, satu lori, satu rumah, satu bangunan, 1,000 orang ulama dalam parti dia, tapi kalau air pun dia tak boleh nak settle, kemudian infrastruktur dia tak boleh nak settle, kemudian pekerjaan dia tak boleh nak settle, negeri kebersihan dia tak boleh nak settle, still dia adalah satu pemerintahan yang gagal. Dia tak sampai ke level yang Allah sebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik dan Tuhan yang ghafur. Jauh sekali tuan-tuan. Tak nampak image Islam itu, tak nampak. Saya lebih nampak image Islam tu kat mana? Kat Selangor tuan-tuan. Toleransi agamanya, toleransi bangsanya. Yang Islam ada amalan tentang Islam, yang bukan Islam ada amalan tentang bukan Islamnya. Saya lebih nampak dekat negeri Selangor di sana tu. Saya tak nampak dekat negeri Kelantan. To be honest, Terengganu saya tak nampak. Kemakmuran ekonominya, menerima walaun-walaun masuk, walaupun mereka yang merosakkan negeri tersebut diterima masuk, tak ada masalah. So akhirnya tuan-tuan, berbalik kepada persoalan yang kita nak bawa. Bila dia mudah-mudah nak memfitnah, mengatakan menentang perjuangan Islam dan sebagainya, apa yang ditentang? Sebenarnya bukan perjuangan Islam yang ditentang. Yang ditentang hakikat sebenarnya adalah perjuangan PAS yang jumud, yang cuba untuk nak merosakkan diri dia sendiri. Kan? Merosakkan diri dia sendiri. Dan itulah yang sekarang ini berlaku dalam negara kita. PAS akan kalah dalam saman ini, jangan risau, Isuzu. Kan? PAS dah hampir kalah. Dia akan cakap, ya, PAS akan hampir kalah, jangan risau. Dia tak akan boleh buktikan benda tersebut. So the best thing dia boleh buat dalam tempoh berbaki 6 hari, 7 hari ini, 6 hari ini, minta maaf je lah. Dan itulah perangai PAS. Kalau dia rasa berani, dia lawan. Tu dia kalah saman. Lepas tu dia kata apa? Alih ingat lagi dalam TikTok dulu kan, ada seorang perempuan ni naik. Dia moyan, dia kata, PAS kalah saman semua kerana teknikal. Saya nak naik, dia tanya. Tapi saya tak sempat naik. Sebab orang tak nampak saya kat bawah. Kalau saya naik, saya nak berhujah dengan dia. Apa yang teknikalnya? Kalah saman kerana teknikal. Apa yang teknikalnya? Tuan-tuan, itulah dia. Orang yang cuba nak menegakkan kebatilan. Tuan-tuan nak tahu tak? Kebatilan itu akan jadi satu kebenaran apabila dia disalut dengan agama. Hanya dengan menyalut dengan agama, maka kebatilan itu akan nampak seperti kebenaran. Tuan-tuan ingat apa yang saya cakap ni. Baik, itu sahaja daripada malam ini, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat beristirahat, yang penting lawan. Tetap lawan. Jauhi skema PAS.